Ini 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 47. Surat 47. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tujuh, tawakal. Ni dia Hak Rumi ditulis tak? Ditulis baris tak? Ada Hak Rumi. Hak Jawi ni atas kaf tu tasydid serta baris atas. Tak? Hak Rumi, Hak Jawi tak ada. Dia kalau nak sebut betulnya tawakul. Tawakal bahasa Malaysia. Tawakal bahasa Malaysia. Tawakul lah. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tawakkala telah berserah diri. Yang kita nak tawakul masdar, diri penyerahan tu. Ada tawakul. Tapi kita bahasa Melayu tawakal. Tu kena tawakal tu. Hospital pun tawakal juga. Hospital tawakal. Pergi hospital tu tawakal. Hak dah pergi hospital dah panggil tawakal tu. Dah tawakal tu pergi hospital. Pergi hospital tu buat asbab. Itu mudah barulah tawakal. Kita sebut Melayu tawakal. Tapi kalau sebut sebenarnya tawakul. Tawakal bahasa Malaysia, tawakul bahasa Arab. Gitu je lah, tak apalah. Tapi saya lebih selesa sebut tawakul lah. Tapi kalau kita nak sebut tawakal, itu bahasa Malaysia. Tawakul. Dia bahasa ni bak lain. Memanglah kita ni, bahasa kita ada tiru bahasa Arab, ada tiru bahasa orang putih, bahasa Inggeris. Tapi sebutan ada perbezaan. Ejaan pasti ada perbezaan. Jadi kita dah bahas lah. Sama. Walaupun dari segi bahasa Arab tak tepat. Macam biasa orang duk bahasnya. Muhring. Salah muhring. Mahram hak betul. Muhring ni orang ihram. Mahram ni orang yang haram dikahwini. Tu mahram. Muhring orang yang sedang ihram. Tiba-tiba kitanya hak haram berkahwin, hak wuduk tak batal tu kita panggil muhring. Tak apalah. Muhring tu bahasa Malaysia. Bahasa Arab bunyi mahram, itu je. Cuma bahasa Malaysia ni pelik sikit lah. Daripada muhring jadi sumbang mahram. Kenapa tak sumbang muhring? Bukan gitu. Muhring. Kemudian sumbang mahram. Kenapa tak sumbang muhring? Tu kena tanya dia orang bahasa dalam pustaka lah. Kan ada cikgu pandai sini. Sebab apa muhring jadi sumbang mahram? Muhring, sumbang muhring lah. Muhring jadi sumbang mahram. Tapi tu orang tak bahas tu. Sebab itu bahasa. Dia sebenarnya mahram lah. Yang haram dikahwini. Sini kalau nak kira tawakul. Tapi disebut dengan tawakal. Tawakul iaitu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawa qada Allah Ta'ala menembusi. Apa ada menembusi? Percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawa qada Allah Ta'ala menembusi. Apa nama menembusi? Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, yakin bahawanya qada Allah Ta'ala lulus ia. Itu dalam kitab Penawar Bagi Hati, lulus. Kenapa lulus? Apa makna luluh? Luluh ni berlaku lah. Lulus. Apa yang Tuhan qadakkan, lulus lah. Kalau tak lulus mana apa? Gagal. Tahu kan? Dah lah, lawan kepada lulus, gagal.
qada Allah gagal, tak berlaku gitu. Kalau kita dah. Perancangan kita lulus. Perancangan kita gagal. Tapi kita tak sebut perancangan kita lulus dah. Perancangan kita berjaya. Perancangan kita gagal. Gitu dah. Kalau kita sandar kita perancangan kita hak majazi tu lah. Satunya lulus. Kita tak sebut lulus, kita sebut berjaya. Mana berlakulah apa yang kita rancang. Jadi sekarang ni menembusi ni mana qada Allah Ta'ala tu lulus lah. Kenapa makna apa? Faham tak? Percaya dengan Allah dan yakin bahawa qadanya qada Allah menembusi dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pada apa yang boleh diusahakan sambil menyerah dan berharap pada Allah Ta'ala menghasilkan natijah yang baik. Sambil menyerah dan berharap. Menyerah tu tawakul. Menyerah tu tawakul. Adapun percaya, yakin, itu akidah tauhid. Sebab rukun tawakul yang pertama, dia ada bicara dalam kitab kita ni, rukun tawakul ada 3. Dan kitab ni pendek sangat ni bicara bab tawakul. Dan kitab pernah bagi hati, rukun tawakul ada 3. Yang pertama tauhid. Ni pegangan. Tu rukun tawakul. Jadi orang yang tidak ada tauhid tidak akan ada tawakul. Dia nak tawakul, nak berserah, berharap kepada Allah macam mana? Kalau tidak ada tauhid pegangan, maka tidak ada tawakul. Dia semata-mata hak dia belaka. Orang tidak ada tauhid, tidak ada akidah. Sebaliknya, orang yang tidak berserah kepada Allah, semata-mata dia tidak menafikan akan percaya, yakin akidah dia. Ini kena faham. Orang yang tawakul pasti orang yang berakidah. Orang yang berakidah terkadang tawakul, terkadang tidak tawakul. Tawakul tu berserah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghasilkan natijah yang baik. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dimulai tawakul dengan percaya dengan Allah. Kalau orang tidak tawakul, tak percaya. Bukan. Orang tidak tawakul, bukan dia tidak percaya. Ni. Dia sekarang ni, dia tidak tawakul. Tak ada Tuhan-Tuhan dia belaka di hati dia. Tak ada. Kamu ni tak percaya, tak yakin dengan qada Allah ke? Bukan. Lepas tu kenapa tidak berserah? Semata-mata kamu. Adakah kamu berpegang kamu yang menjadikan? Tidak. Kenapa tidak berserah? Jadi orang yang tidak tawakul, tidak dihukumkan dia tidak percaya kepada qada Allah, bukan. Ada ni. Tetapi orang tawakul pasti rukun yang pertama tauhid, percaya, yakin akan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ni. Orang tawakul pasti percaya dan yakin kepada qada Allah. Orang yang percaya akan qada Allah, yakin akan qada Allah, terkadang tawakul, terkadang tidak tawakul. Ada. Orang tawakul pasti ada rukun dia. Apa rukun dia? Tauhid. Ada rukun dia. Tapi orang yang ada tauhid, terkadang hati tidak berserah. Sebab dia akan bicara rukun tawakul ini. Yang pertamanya tauhid. Yang keduanya buat asbab.
Itu buat asbab. Itu pekerjaan. Yang ketiganya, menyerah kepada Allah. Ada ni. Lepas dia berusaha, dia menyerah kepada Allah. Ini tawakul. Orang yang menyerah kepada Allah ni, serta buat asbab, serta dia ada akidah. Orang yang ada akidah, ada tauhid, dia berusaha, tetapi dia tidak berserah kepada Allah. Dia gitu. Lepas tu kata, orang yang tawakul, pasti ada rukun yang pertama, tauhid akidah. Orang yang ada tauhid akidah, itu rukun tawakul yang pertama. Dia berusaha buat asbab, itu rukun tawakul yang kedua. Tapi tidak berserah kepada Allah, tidak ada rukun tawakul yang tiga, maka tak ada tawakul. Maknanya orang yang betul-betul tawakul pasti ada tauhid, ada akidah. Orang yang bertauhid, berakidah, dia buat asbab pekerjaan, terkadang dia tawakul, berserah kepada Allah, terkadang dia tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak berserah kepada Allah, sebab iman dia lemah. Tapi jangan pula kata orang yang tidak tawakul, orang tak ada iman. Bukan, orang iman yang lemah. Sebab hak percaya dengan Allah, yakin bahawa qada Allah menembusi, qada Allah pasti akan berlaku, hak tu tetap dah. Qada Allah pasti akan berlaku, tu tetap dah. Allah yang mengqadakkan segala-gala. Fa innaka taqdi, engkau yang mengqadakkan. Hak tu tetap dah. Qada Allah pasti menembusi, pasti luluh, pasti berlaku. Dan mengikut sunnah Nabi SAW dan berusaha pada apa yang boleh diusahakan. Hak boleh usahalah. Ada satu peringkat tak boleh nak usaha dah. Abang apa ni? Habis-habis jalan dah. Habis dah. Macam ginilah orang sakit. Orang sakit ni usahanya apa? Berobat. Tapi sampai satu tahap, orang ni hak doktor kata balik baca Yasin gitu lah. Doktor sudah tak jamin dah. Rasa doktor tak ada jalan, kita usaha dah bagian doktor. Bagi apa ni? Nak usaha tak ada jalan dah. Sekarang ni berusaha pada apa yang boleh diusahakan. Sampai satu tahap nak usaha kat mana? Ataupun kenapa tak berobat? Habis dah belanja. Dah sakit lama dah. Mana orang sebut je orang boleh berobat, dia pergi. Orang sakit kan, jauh-jauh pun dia pergi. Habis belanja pun dia sanggup. Ada ni. Sebab apa? Sebab mahalnya nikmat sihat. Mahal nikmat sihat. Masa sihat ni kita tak sedar nikmat sihat. Lepas sakit mahal nikmat sihat. Habis duit banyak mana pun tak apa, nak dapat nikmat sihat. Nak jadi sihat ni, orang nak kerak pun kerak lah, janji sihat. Dibayar pula orang kerak dia. Ada ke bayar orang kerak? Orang tu kerak, bayar apa? Orang kerak tu kena bayar ke dia? Cacat dia kerak. Ni dia kerak, lepas tu bayar pula tukang kerak. Sebab apa gitu? Sebab nak jadi sihat. Kerak pun kerak lah, kudung pun kudung lah, cacat pun cacat lah. Janji sihat, sembuh. Ada ni. Tuhan nak tarik. Jadi bila sakit je, orang barulah nikmatnya hak segar selama kening. Jadi bila sakit ni kok pergi ke mana-mana nak berobat, akhirnya tak ada belanja dah. Dia nak usaha kot jalan mana? Tak boleh nak usaha dah sebab tak ada belanja. Maka dia tak berobat. Berusaha tu satu rukun tawakul. Hak tu dia tak mampu nak usaha, bukan tingkat usaha. Lepas tu macam mana ni? Berserah kepada Allah lah. Nak berserah macam mana? Kena berusaha dulu berobat. Bukan tak mau berobat, tak ada jalan dah, habis belanja dah. Mana apa ni? Walaupun tak lengkap satu rukun tawakul, dipanggil tawakul. Sebab apa? Berusaha sekadar yang mampu diusahakan. Sampai satu tahap tertutup dah pintu usaha, maka dia pun tidak berusaha, dia berserah kepada Allah, dia panggil tawakul. Sebab tanpa usaha tak ada satu rukun tawakul.
Tanpa usaha dia tak panggil tawakal, panggil umniyah. Tapi kalau jalan usaha sudah tertutup, tanpa usaha masih lagi dia panggil tawakul. Tapi tawakul tu apa dia? Sambil menyerah dan berharap pada Allah menghasilkan natijah yang baik. Sebab apa? Berobat tak berobat pun, sembuh adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mari daripada tauhid kitanya, percaya dengan Allah, yakin dengan qada Allah pasti berlaku. Allah mengqadakan sembuh, sembuh. Kalau Allah tidak mengqadakan sembuh, berobat kata riti pun tak sembuh-sembuh pun. Itu tauhid kita, percaya dengan Allah dan yakin dengan Allah, yakin dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan. Jadi orang yang tawakul, yang betul-betul berserah, pasti ada tauhid. Orang yang tauhid ada keyakinan, ada, tapi lemah tauhid keyakinan. Dia hanya berusaha tanpa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjaya, aku tak ada Tuhan. Ini akan naik kepada sombong, takabur. Tapi orang yang seumpama ni tidak berserah kepada Allah, adakah dia tidak percaya? Tidak beriman dengan qada Allah? Tidak. Dia beriman dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dah. Tapi kenapa tidak berserah? Sebab iman dia tidak kuat. Tapi orang yang tawakul pasti lengkap rukun dia, iaitu tauhid, percaya dengan qada Allah, yakin dengan qada Allah pasti akan berlaku. Yang keduanya berusaha. Yang ketiganya berserah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya kepada Allah hendaklah kamu bertawakul sekiranya kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Orang benar-benar beriman pasti akan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berserah pada Allah, mana orang ni orang beriman tapi iman yang tak sebenar, iman yang tidak kuat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.